Assalamualaikum, selamat datang ke podcast badminton. Di mana kita akan berbicara banyak berkenaan dengan sukan badminton di Malaysia. Okey, baik, hari ini kita ada tetamu jemputan khas, iaitu saya rahsiakan dulu. Okey, untuk sebelum tu saya nak memperkenalkan podcast badminton kita ni, kita banyak akan menjemput tetamu-tetamu undangan, iaitu mostly adalah daripada influencer badminton ataupun bekas-bekas national player. Dan juga insyaAllah siapa tahu kita boleh jemput international player untuk bersama kita dalam merungkai dan juga mengulas tentang sukan badminton di negara. Okey. Sebelum saya perkenalkan, saya ingin sentuh sedikit berkenaan dengan tetamu jemputan kita ini, seorang yang sangat humble. So sampailah hari ini barulah saya tahu yang dia merupakan pernah mewakili Malaysia untuk pertandingan di Indonesia dan juga Jepun. Okey, jadi sebenarnya saya terdetik untuk panggil dia adalah disebabkan saya sendiri pernah berjalan bersama beriringan dengan dia pada satu tournament di mana bila saya masuk saja pintu tu, semua orang dah kenal dia. Semua orang datang nak bersalam dengan dia. Jadi itu satu benda yang saya sendiri tak sangka lah, sebab saya ingat dia hanya player biasa je. Kalau tengok memang power lah, cumanya kalau saya tak tahu sejarah dia. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya perkenalkan Coach Izzat. Terima kasih banyak Coach Izzat bersama saya hari ini. Kita punya sesi podcast badminton. Agak last minute juga ni saya jemput dia sebab dia pun seorang yang busy lah. Kalau ikut dia memang seorang businessman yang busy lah. Betul. Okey, terima kasih banyak Coach Izzat. Coach Izzat atau Izzat? Izzat saja. Okey, baik. Izzat, saya rasa di Selangor ramai yang dah kenal Izzat sebenarnya. Ramai yang dah kenal sebab saya percaya bila saya masuk saja dalam hall tu, dalam dewan tu, semua orang dah kenal lah Izzat ni siapa kan. Saya rasa macam saya berdiri patung je sebelah Izzat ni sebab masing-masing dah kenal Izzat. So maybe viewer kita bukan daripada Selangor dan juga ada dari Selangor dan juga di luar Selangor. Maybe Izzat boleh share sedikit latar belakang Izzat dulu lah sebelum perkenalkan diri, sebelum kita start lebih mendalam tentang sukan badminton. Silakan. Okay, Assalamualaikum, selamat datang. Okay. Nama saya Muhammad Izzat bin Siddiq. Okay. Saya tinggal di Sijangkang lah sekarang ni, menetap di Sijangkang. Macam mana cakap? Okey, itu saja. Okey. Baik, untuk perkenalan tak apa, tak ada masalah. Okay. Jangan kita tak nak tension, kita santai saja. Kalau kita duduk santai je betul. Santai. Okey, baik. Coach Izzat. Engkau aku engkau lah Okey, baik, sebab kita dah biasa sebenarnya. Kami semua untuk viewer, kami semua berkawan dekat luar, kami adalah sparring partner dan juga merupakan dari akademi yang sama lah. Cumanya dia lagi power lah pada saya. Semalam pun dia bantai under 10 lah semalam saya. Okey, baik. Izzat, sebuah nama yang agak dikenali lah dekat Selangor ni. Saya tengok dalam social game pun memang orang datang tu semata-mata nak sparring dengan Izzat je. Okey, baik. Dari mana sukan badminton ni? Dari mana Izzat bermula? Contohnya maksudnya masa zaman bila, umur berapa Izzat mula pegang raket? Macam tu. Okey. Mulanya saya pegang raket daripada umur 4 ke 3 tahun lah. Okey. Muda 4 ke 3 tahun. Kemudian saya start tu pun main biasa-biasa je. Main biasa-biasa je, main depan rumah kan, main pukul-pukul. Lepas tu tapi time tu main bola lagi. Oh, main bola dulu sebelum tu. Tengah main bola. Tapi seberapa serius main bola masa tu? Seberapa series sampai darjah 5 ke darjah 6 lah. Pernah mewakili apa lah? Mewakili daerah lah untuk main bola. Daerah dah. Daerah. Main bola. Oh, ini kalau bagi raket dengan kaki dia sekali boleh. Okey, baik. Jadi bila masa start main badminton tu, maksudnya serius dalam sukan badminton? Start main badminton tu dalam umur 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun 13 tahun tingkatan 1 lah. Tingkatan 1. Dan masa last darjah 6 tu family nampak saya lebih kepada badminton. Lah. Sebab bola ni yelah, family pun kata memang sukan yang sangat lasak. So better main sukan indoor lah. Selamat sikit kan. So betul. Kalau main bola ni tahulah diorang main. Yalah, betul lah. Tapi je kan. Betul. Saya setuju. Kebanyakan player yang kena ACL ni bermain bola lah kan, sebab badminton ni kita nampak contactless sport lah. Kalau kena tackle pun paling tidak kita jatuh je lah kan. Okey, baik. Kalau start daripada umur tingkatan 1, umur 13 tahun, family semua ada yang main badminton juga?
Family, actually saya sebenarnya ikut ayah lah. Ayah badminton lah. Memang daripada kecil memang ikut ayah. Sebab ayah dulu pun memang aktif badminton kan. So kita pun ikut je lah. Kan ayah tiap malam main. So bila tiap malam main, saya pun ikut kan. So start situ lah saya pun mula minat lah juga kan badminton. Tu main pukul-pukul kat dewan kan. Kadang-kadang tak ada lah sampai masuk masuk gelanggang. Depan rumah je lah. Depan rumah. Lepas tu kat dewan tu ada, kat belakang tu ada tempat kosong. So kita try dengan ayah main pukul-pukul lah. I see. Dia kecil lagi kan. Yelah 13 tahun pun masa tu kan. Raket-raket pun pau ayah punya lah. Pau ayah punya, ambil je. Okey baik. Kalau macam 13 tahun baru start kan, macam mana perjalanan Izzat dalam career badminton lah, sebab saya tengok kan umur 13 sekarang ni, kalau ini sebab experience lah, saya sendiri duduk bermain dengan bersembang dengan parent, kebanyakannya umur 13 ni diorang masing-masing nak fokus kepada kurikulum lah. Maksudnya belajar sahaja, 100% fokus kepada belajar. Macam mana Izzat masa tu balance kan, main sukan dan juga belajar? Masa tu 13 dah wakil sekolah dah? Masa tu 13 dah wakil sekolah lah. Oh I see. Oh itu first year dah wakil sekolah Yes, betul. Okey, macam mana Izzat balance kan belajar dan juga sukan? Belajar so benda ni sebenarnya tak ada halangan pun. So kita ni kena pandai manage masa lah. Kan belajar is belajar, training is training. Kita tak boleh nak campurkan dua-dua. Kan? So maksudnya kita kena bagi masa, siang tu kita belajar. Kemudian petang tu kita training. Training tu 2 jam ke 3 jam kita kena fokus lah. Sebab training tu dalam 24 jam kita ada hanya 3 jam je untuk training. So kita kena fokus lah benda-benda. Itu training memang setiap hari lah? Training memang setiap hari. Setiap hari. Pagi sebenarnya pagi pun saya training juga. Weekend lah, weekend. Sebelum saya masuk sekolah, pagi tu saya training dulu. Training pagi tu kita pas subuh lah? Kita akan jogging dulu lah. Sebelum subuh kita dah start training. Itu memang betul-betul intensif juga lah. Betul. Kita dulu memang bagi saya memang bukan senang lah benda yang nak bagus. Memang susah. Nak bagus ni kita kena ada 2 benda lah. Masa dan tenaga. Kan? Betul. So memang susah. Dan dulu kan banyak apa orang kata saingan. Saingan ramai kan. Competition lah, betul lah. Competition ramai, saingan ramai. So kita kena fight lah kat situ. Tapi betul, saya setuju. Even dalam belajar pun sebenarnya kita competition tinggi. Betul, belajar tu sebenarnya penting juga kan. Betul. Tapi kalau tak ada pelajaran, kita pula macam tak tahu nak ke mana. Betul lah, sebab kan? Career seorang atlet ni kalau kita boleh tengok dia 50-50. Betul. So kalau kita betul-betul berjaya dalam sukan badminton khususnya, memang kita akan jadi top punya player lah. Tapi kalau kita tersungkur di tengah jalan, memang kita tersidai je lah kan. Betul. Okay, saya sendiri pun banyak bersembang dengan banyak discussion lah dengan parent, semua kita banyak berkomunikasi dengan parent kan. So ramai orang yang tak nampak sebenarnya sukan badminton ni sebagai salah satu sukan yang menjadi pilihan budak-budak sekarang. Jadi kita tengok sekarang ni gadget, diorang main gadget. Sekarang ni yang main online game pun boleh jadi career kan. Ada yang sampai berjuta-juta gaji kan. So sebenarnya kalau macam Izzat sendirilah, pada masa 13 tahun tu, macam mana Izzat memutuskan untuk badminton, bukanlah kepada sukan lain. Tapi satu talent lah kan, talent lah. And then macam mana Izzat rasa macam aku nak pergi kepada badminton, aku nak fokus badminton. Macam mana boleh terdetik benda tu? Macam mana boleh terdetik sebab lagi satu first kali pun daripada support pada family lah. Kalau family tak support pun, kita pun tak tahu nak ke mana hal tuju kita kan. So bagi saya benda tu kalau family just support, kita kena buat sehabis baik. Kan? So kita janganlah nak hampakan kita punya family, betul tak? Betul, setuju. Sama jugalah. Amanah sukan macam tu lah kan. Betul. Okey, kalau macam Izzat tadi kan, Izzat kata 13 tahun wakil sekolah. Jadi 14 wakil sekolah juga. 15 sama sampailah dia kata 5 lah. Sampai 16. 16 lepas tu? 17 saya tak fokus dengan badminton sebab SPM. I see. Oh, okey. SPM, so coach lebih kepada tak apalah, dia beri apa method? Bagi break lah, cuti lah. Oh, untuk study. Oh, jadi 14 dan
tingkatan 4 dan 5 tu memang fokus belajar lah. Tingkatan 5 lah. Tingkatan 5 saja. Tingkatan 5 17 tahun lah 17 kan. SPM kan. Itu memang tak masuk tournament berapa? Itu tak ada. Itu memang after SPM tu baru dia itu pulung lagi ya. Baru pulung balik lah. Okay, selepas pada SPM start pulung balik. So maksudnya itu melalui apa? Training sendiri-sendiri ataupun masuk ke mana-mana kelab? Training sendiri lah. Sendiri. Lepas tu yang menjadi kepada wakil Selangor tu? Menjadikan wakil Selangor tu start saya umur 14 lah. Start 14 lah. 14 maksudnya zaman sekolah. Wakil sekolah masa sekolah lagi. Betul. Lepas tu saya difahamkan Izzat pernah wakil Malaysia untuk tournament di Indonesia dan mana lagi Japan Open. Betul. Okay. Itu tak melalui BM lah. Itu bukan under BM. Itu memang 100% daripada coach sendiri. Itu kali ikut kategori profesional lah kan. So masih sendiri masuk kan. Okay. Masa tu dengan coach mana? Masa tu saya dengan coach dekat sekolah saya lah. Nama dia boleh bagi tahu nama ke? Boleh. Nanti kita tag dekat sini. Kita tag. Okey. Nama dia kita orang panggil cikgu lah, senang lah. Cikgu Kamarudin. Cikgu Kamarudin bin Ahmad. So dia pun dia ni memang seorang yang humble dan dia kalau time training pun dia akan apa orang kata, dia akan uji kita punya mentality kita. Kuat ke tak kuat. Kalau kau dalam training pun tak kuat, mentality kau dalam game mesti hancur. Tu saya punya coach dulu lah. Tapi betul, mentality sekarang ni budak-budak zaman sekarang tak ada. Mentality sekarang memang tak ada. Sebab koyak aje. Itu saya setuju lah. Even player kita pun ramai jugalah. Kalau game kadang-kadang pair buat mistake pun kita start koyak apa semua kan. Betul. Saya setuju, yang belakang kamera pun macam tu juga tu. Sama. Okay, baik. So maksudnya wakil Malaysia tu pada umur berapa? Wakil Malaysia tu saya main pada umur 15 Tingkatan 3 tu. Yes, betul. Sebab kenapa saya start training 13, 2 tahun saya training. 2 tahun saya training, baru nampak improvement dia 15 tahun lah. 15 tahun. Sebab bagi saya improvement ni bukan satu benda yang senang. Kan kau kena kerja keras. Kerja keras tu dari segi training lah. Kalau orang buat 10 set, kau kena buat 15 atau 20 set. Kau kena training hard lagi daripada orang yang biasa buat. Baru kau dapatkan something tu lah. Betul lah. Kalau tak ada, memang kau takkan dapat lah. Kau dapat sekadar level tu je. Kau tak dapat lebih pada orang. So bila saya training hard 2 tahun, baru 15 tu baru nampak hasilnya macam mana. Itu 2 tahun jugalah. 2 tahun baru saya. Lama itulah orang cakap apa, tak sampai setahun training orang dah give up kan. Betul. Kadang-kadang mindset orang ni berbeza-beza kan. Training setakat 2-3 minggu, sebulan 2 dah bagus kan dapat. Saya setuju, itu yang membezakan kita player yang hebat compare dengan orang yang training tak sampai setahun tiba-tiba dah give up kan. Itu mentality tak kuat lah sebenarnya. Mentality tu sebenarnya dia kena ubah lah benda-benda tu kan. Tak boleh lah nak ikut macam trending macam orang kata kan, tak apa lah, tak payahlah training setahun 2 kan. Training 2-3 bulan ni dah cukup bagus lah. Sebenarnya bagi saya tak. Itu hangat tai ayam lah. Hangat tai ayam. Dia tengok Eritrea menang, dia tengok Sweet menang, baru semangat badminton kan. Tiba-tiba dah drop balik dah. Dia pun tak semangat kan. Tak semangat lah. Itu yang masalah budak sekarang ni kan. Okay Izzat, kalau kita tengok sekarang ni ramai player badminton yang dilahirkan daripada social game semua kan. So saya sendiri pun memang suka tengok player-player orang muda sekarang ni. Dia orang dah start bermain dengan even orang dewasa pun dia boleh lawan apa semua. So nampak game kadang-kadang boleh tengok orang muda kadang-kadang bila tanya umur dia lagi muda daripada kita tapi dia main sangat matang. Ya. Itu ada ke dalam modul masa belajar masa Izzat training tu, adakah coach pernah bawa Izzat ni pergi lawan dengan orang otai? Tak ada lawan kan? Tak. So maksudnya itu lawan kita sendiri je lah. Dia benda tu masa saya dulu coach banyak bagi saya lawan dengan orang yang level tinggi lah. Maksudnya bukannya level-level otai ke, tak ada lah. Maksudnya kat time saya dulu ada senior, ada junior. So bila junior ni macam saya lah kan, junior. So senior saya pun saya nampak lebih bagus daripada saya dan smashing semua dah kuat. Coach akan bagi apa orang kata, kena bagi sparring lah dengan saya apa semua. Bagi sparring hari-hari sampai satu masa tu kita kena ada benda yang dalam satu diri ni kita kena tanam lah.
satu benda, aku nak beat senior aku. Senior. Aku nak beat senior aku. Kita kena tanam satu benda tu. Kalau kita tak tanam, nothing lah kita. Betul lah. Betul, setuju. Gameplay kita nothing. Sebab saya sendiri pun tengok, kita sendiri pun tengok jugalah dekat court ada jugalah player yang memang boleh main tapi sebab game tak matang. Jadi game tu very nampak sangat tak match lah sebenarnya. Game yang jadi koyak balik racket apa semua, itulah yang jadi. Tantrum lah, orang panggil tantrum kan sebenarnya. So okay, macam Izzat sendiri pernah mewakili Malaysia kan. Maybe Izzat boleh cerita sikit first tournament Izzat mewakili Malaysia dekat Indonesia first. Okay, maybe boleh share sikit lah pengalaman macam mana mewakili Malaysia tu, big brand tu. Kalau kita kalau kami ni wakil, kalau dapat Selangor pun saya rasa tu besar lah. Ini Malaysia as a whole ni, macam mana perasaan Izzat dan pengalaman lah? Perasaan dan pengalaman Okay, yang first kali saya nak beritahu, kita nak masuk game international ni bukannya game yang macam bakat baru kat Malaysia ni ke apa, tak kan. International game ni kita kena preparation 6 bulan awal. 6 bulan awal tu maksud saya kita kena training lah. Training 6 bulan tu kita training hard untuk target satu achievement untuk game dekat ni international lah kan. Bukannya setakat 2 bulan 3 bulan kita training kan. Sebab kita nak fokuskan kita punya betul ni. setuju. So, ada jenis betul lah, ada yang jenis nak masuk tournament minggu depan pun masih lagi tak turun training kan. Betul. Itu dong expect dong boleh menang. Padahal nampak first round second round kalah. Betul lah. Lepas tu apa lagi pengalaman Izzat boleh share lagi? Pengalaman yang boleh share banyak benda dalam international game tu. Yang saya belajar adalah macam mana kita nak control dengan crowded yang ramai kan. Kita main dalam satu stadium yang besar dan ramai penyokong kan, daripada Jepun, daripada Indonesia, Singapura kan. So benda-benda tu kalau kita masuk court kan, kalau macam kita main game kat Malaysia ni macam game-game biasa, macam Bakat Baru ke Amatur ke, just memang ramai tapi dia tak crowded macam stadium punya crowded. Itu lain kan? Penyokong tak ramai lah kan. Tapi bila kena dengan penyokong ramai, macam mana kita nak control benda-benda macam tu? Nervous satu orang, nervous nervous tu memang ada. Memang nervous tu kalau setakat memang macam player world pun mesti akan nervous. Betul. Macam actually Lindan ke John Wei kan, diorang mesti ada rasa nervous kan. Sebab diorang pun manusia juga, diorang bukan robot, betul tak? Sama juga macam saya. So macam mana kita nak control tu, kita kena belajar lah something daripada situ kan. Saya masuk game tu memang nervous lah. Nervous tu memang sebab kita pun main international ni, bukan Bakat Baru kan, betul tak? Berat tu kalau ikut baju belakang Malaysia kan. Kita kena galas nama Malaysia pula. Betul lah. Walaupun kita bukan under BM tapi coach saya yang hantar lah untuk game ke international. So memang nervous lah macam tu. Memang nervous. Tapi nervous maybe untuk first tournament lah. Second tournament dah. Second tournament tu kita post mortem balik dengan first game apa yang kita dah masuk tu kan. Sebab setiap game jauh jarak gap dia. Coach tak semestinya hantar lepas ni game, lepas minggu depan hantar lagi, tak. Kita kena post mortem dulu satu game tu baru hantar the next game lah. Dia ada target dia. Yalah. Okay, kalau Izzat pernah join Indonesia, dekat Indonesia dekat mana? Indonesia, Jepun, paling jauh Jepun lah. Jepun tu paling jauh, lepas tu dah dah slow lah. Sekarang ni dah slow lah. Sekarang ni lebih kepada social game. Banyak mengajar orang juga lah. Mengajar. Apa yang kita nak mengajar pun lebih kepada apa yang kita tahu. Apa yang kita lalui juga kan. Kita lalui juga kan. Macam mana cara kita nak bagus, macam cara kita nak improvekan diri kita daripada zero, from zero, daripada jadi yang boleh main lah kan. Okay, kalau macam contoh Izzat pernah mewakili Malaysia kan. Sebab saya rasa viewer kita ni mungkin juga daripada player sosial saja, tapi diorang nak tengok video ni sebagai nak tahu perspektif macam mana as a player mewakili Malaysia. Sebab sebelum ni kita tak adalah menjemput player Malaysia apa semua. So ini kita nak dapat perspektif lah. Okay, contoh kalau saya sini lah, saya masuk tournament, saya ada coach kan. Ini pengalaman saya sendiri. Kalau saya ada coach, bila coach duduk kat belakang, saya lagi pressure. So apa komen Izzat? Kalau macam contoh macam
saya duduk main ni kan, tapi tiba-tiba coach tapi coach saya bagus. Coach saya tak pernah kacau tengah game. So dia bagi dulu kita main, tapi masa interval dia masuk memang dia, kalau kita buat mistake banyak memang dia bantai lah. Okay. Macam mana perspektif kita as a player national, macam mana kita nak ambil benda di mana bila coach ada kat belakang tu kita nak ambil positif. Macam mana Izzat ambil benda tu ni? Macam mana kita ambil Sebab bagi saya coach ada kat belakang tu bagi saya lagi bagus daripada coach tak ada. Sebab kenapa saya cakap macam ni? Sebab kita gameplay kita dalam court, kita tak nampak tau kita lawan kita gameplay kita ni macam mana, dengan lawan tu dia kuat ke, kelemahan dia kat mana, kan, kelebihan dia kat mana, kita tak nampak sebab kita main dalam court. Dan kenapa coach ada kat belakang pula? Sebab dia yang nampak gameplay kita. Betul. Sebab tu time interval tu 11 poin ataupun 20, 21 dah habis game kat court kan. Kat court, sebab tu dia akan bagi tahu kita lah macam mana kita nak main apa semua kan. Apa mistake kau jangan buat, kurangkan kan, smashing kat mana bila perlu. Dia akan bagi tahu. So kita kena ambil lah benda-benda tu. Tapi bagi saya bila coach cakap macam tu kan, banyak-banyak sangat saya tak dapat masuk. Sebab time tu kita dah pernah kan. Dah benar. Tak ada masuk semua. Tapi apa yang dapat tangkap tu kita ambil. Tapi macam saya sendiri, saya selalu ambil as a coach berada di belakang tu ibaratnya macam seorang bapa lah. Betul. Seorang bapa, sebab yelah bapa mestilah dia tak nak dia kalah kan. Dia kalah, betul. So dia nampak kalau dia tegur tu maksudnya dia nampak something. Sebab game kita ni kita kadang-kadang shot sendiri juga dalam court kan. So maybe shot sendiri tu boleh di polish balik melalui orang di luar court. Yang orang nampak. Contoh kita main social game lah. Ibaratnya kalau kita pair dengan orang yang kurang boleh main kan. So kita sepatutnya kalau orang luar nampak itu adalah lubuk dia. Tapi sebab kita dalam game kita tak nampak pun satu lubuk. So pentingnya orang luar punya peranan lah kan. Betul lah. Pentingnya orang luar ni untuk tengok gameplay kita macam mana kita nak main lah kan. Kalau tak kita main pakai sebat je lah kan. Bola main hantam lah kan. Hantam je kan. Itu sebenarnya kayaknya Coach Izzat setujulah. Actually coach berada di belakang tu lagi better daripada tak ada lah. Sebenarnya orang takut kan. Macam wish aku buat mistake ni kan. Orang coach kat belakang mesti tak tengok aku kan. Tu kan dia takut tu kan. Tapi tak ada apa pun sebenarnya. Sebenarnya lebih bagus daripada coach ada. Lebih bagus coach ada daripada tak ada. Betul lah, setujulah. And saya nampak coach, sebab coach dia buat study dia, saya rasa lebih daripada kita as a player. So masa tengah game tu kita execution kita execute, tapi sebenarnya orang yang lagi nampak adalah orang di belakang. Orang di belakang. Betul. Okey, baik. Sekarang ni kan bila kita dah Izzat sendiri pun ada buat coaching kan. So ada certain player ni yang jenis kita tegur tak boleh. Dia melenting. Jadi melenting kan. Dia melenting. Saya nampak jenis kita tegur sikit. Dia kata, saya dah buat betul lah, kenapa coach nak tegur semua lagi. So macam mana Izzat pendapat Izzat lah kalau macam ada player yang macam ni. Macam ni kita tak nak lentur, kita tak nak sentuh sikit. Kalau sentuh je nanti dah melenting je. Dia macam mana cakap, player-player macam ni sebenarnya dia kena sedar diri lah. Sebab bila kita once kalau kita dah masuk satu training apa-apa sekalipun, walaupun kita dah tahu something, tapi coach akan bagi tahu. Kan, coach akan bagi tahu, kita kena dengar, kan, kita kena terima walaupun kita dah tahu. Sama juga macam saya dulu, kan, saya dulu training. Coach boleh suruh buat net drop kan, net, lepas tu smash kan. Padahal smash kita dah kuat kan ni. Kita rasa kita kuat kan. Memang smash kita kuat kan, contoh kan, smash kita kuat. Tapi coach kata suruh buat hari-hari. Benda tu kita kena terima lah, kita kena adapt. So maksudnya dalam situation macam tu, kita kena jadi macam diri kita ni nothing. Kita jangan letakkan diri kita ni macam aku dah power, aku tak buat lah benda-benda ni semua kan. So benda tu bagi saya memang tak boleh go lah. Mentality kan, kita kena buang apa yang kita punya mentality di mana kita dah tahu. Betul kita kena buang benda tu yang kita dah tahu. Itu bila kita ada benda tu, nanti lagi kita rasa macam kita ada ego. Betul. Lagi satu sebab training, kau kena tahu konsep training. Training adalah dalam bahasa Melayu dia adalah latihan. So kat situ pun kita dah tahu dah latihan. So maksudnya benda tu kena buat berulang-ulang kali lah.
setuju. Sampai kita dapat kita punya ni lah, kita punya apa orang kata, kemahuan kita lah macam aku tu nak smash kuat kan. Sampai kau buat sampai jadi. Lagi tak jadi lagi tu kau akan buat. Sebab tu namanya training. Betul lah. Sama kita belajar dulu lah matematik kan. Betul. Kita duk tulis 1 kali 1 tambah 2 apa semua itu kita buat sekali tu jadilah, tapi sebenarnya bila datang soalan yang lagi susah baru kita payah. Sebab tu kita perlukan latihan lah. Betul. Okey. Coaching ni saya sendiri banyak, macam saya beritahu lah, saya banyak berkomunikasi dengan parent lah, jadi banyak saya dapat input dari parent. Jadi saya teringat pada satu parent ni, dia orang datang hantar anak dia lah. And the first soalan dia adalah, coach, berapa lama anak saya perlukan training untuk jadi player profesional? Macam tu. So saya pun saya cakap lah, actually kita untuk budak-budak ni sebenarnya untuk kalau dia dah ada passion, kita senang untuk polish. Tapi kalau anak datang atas paksaan family, atas paksaan parent, dia untuk kita spark minat tu dulu. Itu yang paling susah. Tapi bila dah ada, senanglah kita polish lagi. Okey, baik. Kalau macam contoh macam pendapat Izzat sendiri lah, masa mula-mula training main biasa dulu pada umur dah jam 4 kan. Dah jam 4, tapi mula serius adalah pada 13 tahun. So maksudnya dalam duration tu Izzat ada main macam biasa lah kan, main biasa. So dekat sini sebenarnya betul, setuju ataupun tidak, di mana belajar main badminton dia takkan ambil masa sehari. Betul. So maksudnya kau datang training sehari, kau tak boleh terus jadi profesional. Betul. Tu apa pendapat Izzat macam tu? Pendapat saya betul lah apa yang kau cakap tu kan. Benda ni makan masa, sebab once kalau kau training, walaupun orang lain training pun, orang lain training pagi petang pun makan masa bertahun-tahun. Betul. Ini kan kau datang just seminggu 2 kali, seminggu sekali kan. So kau tak boleh nak cakap macam nak samakan dengan orang lain lah. Mungkin orang lain tu training pagi petang lah hari-hari. So kalau kita ni training setakat seminggu 2 kali, seminggu sekali, so tak boleh nak samakan dengan orang lain lah. So kita kena berbalik pada diri kita juga kan. Kalau kita nak bagus apa-apa improve kan, betul tak? Kemahuan kita lah. Kalau kita nak betul-betul, mungkin weekday tu pada bukan hari training tu kita boleh main petang-petang. Betul. Parent atau adik-beradik, jiran kan. At least kita dapat lah kita punya momentum tu kan. Dalam badminton. Sebab sukan badminton ni saya rasa semua orang boleh main, dekat parking pun boleh main. Betul. Rasa kau tak perlu satu tim bola kan. 12 orang, 11 orang. Dua orang cukup. Ataupun main dinding pun boleh kan. Main dinding. Kalau betul-betul single seseorang. Betul, single. Okay, kalau kita tengah healing kan, kita main je dinding. Main dinding kan. Sambil-sambil tu kita nyanyi kan. Menyanyi lagu healing lah. Lagu healing. Okey, baik. Saya banyak dealing dengan budak-budak lah sebenarnya, dalam masa macam mana kita nak ubah psikologi dia supaya dia minat dengan badminton ni. Sebab saya tengok budak-budak zaman sekarang ni, dia orang macam terlalu general bersukan. So bola pun dia main, badminton pun dia main, taekwondo pun main. So semua sukan dia try. So dia nak balance semua. So kalau macam Izzat sendiri lah, macam mana, apa pemahaman, apa budak-budak perlu ambil, di mana dia orang badminton adalah salah satu sukan yang boleh pergi jauh. Macam mana? Sebenarnya sebab okey, contohlah, sebab sukan badminton ni pada umur 50-60an pun kita masih main badminton. Tapi jarang kita tengok padang bola umur 50-60 masih main bola. Betul. Kalau ada pun yang main anak-anak semua lah. Main badminton ni just main sepak-sepak macam tu kan, daripada rumah pun boleh lah. Sebab badminton ni saya nampak memang 50-60 masih main kan. Berapa umur yang paling tua Ijat pernah? Paling tua saya pernah main umur 60 lah. 60 lebih 62 lah. macam tu lah. Itu pun tangan masih jahat lagi orang kata kan. Tangan apa double stroke banyak. Double stroke lagi main. Itu sebenarnya saya nampak satu sukan badminton adalah contactless sukan. Sukan yang injury tu sangat jarang lah berlaku. Kalau ada pun mungkin mistake sendiri lah. Maksudnya kita pelik orang kaki apa semua kan. Semuanya untuk kita di tackle orang, dipukul tak lah. Di tackle lah. Kalau di tackle tu jarang jadi. Di remput memang
jarang jadilah kalau Betul. tengok pada game badminton kan. Paling tidak pun kita berlanggar sama sendiri lah. Ataupun raket patah itu je lah. Raket patah boleh belaga beli baru. raket je. Ha. Sebenarnya. Beli baru kan. Beli baru. Minta lah balik kat rumah kan, beritahu Betul. mak ayah kan. Cuma ni kalau saya tengok kalau sukan bola sepak kan, banyak bola sepak ni sukan yang agak mencabar lah dari segi dia punya apa. Macam saya sendiri pun adalah bekasan kena ACL. Jadi luka yang saya rasa permanent damage pada kaki lah. Sebab tu sebenarnya saya sendiri pun switch kepada badminton lah disebabkan saya kena ACL lah. Jadi kena ACL saya tukar kepada badminton. Okay. So kalau macam budak-budak zaman sekarang ni, untuk kita mengelakkan dia orang tak nak lah bagi dia orang sakit dulu baru nak tukar kan. Tapi Ijaz boleh bagi pandangan sikit lah. Sukan badminton ni macam mana kita nak yakinkan budak-budak supaya pergilah kepada sukan badminton. Macam mana nak yakinkan main badminton ni paling tidak pun kita selamat lah. Kita indoor. So kalau apa-apa jadi ribut ke hujan ke apa, kita kat dalam. Kan? So kalau main bola ke apa kan, bola kalau hujan ribut apa semua, kita kat luar kan. Lepas tu kalau ref suruh jalankan sambil hujan lah kau main. Betul lah. Kan? Dan then satu kita terdedah kan dengan dengan yelah outdoor kan. Outdoor, so betul kalau lah. hujan pun contoh petir kilat kan. Sebab banyak kes apa yang saya pernah dengar kan, kes orang kena panah petir kan. Sebab kita main bola. So itulah puncanya sebab kita main outdoor. Tapi kalau kita main indoor, tak kisahlah kau panas ke apa ke kan. Tapi yang penting kau indoor. Tapi yang menyebabkan injury dalam badminton ni adalah macam kita kurang warm up kan, warm up stretching kurang. So dia ibaratnya macam kita ni nak start kereta kan. Kita start kereta, kita nak jalan pergi Penang. Daripada Selangor nak pergi Penang, jauh perjalanan. So kita kena servis, lepas tu kita kena panaskan enjin dulu lah kan. Panaskan enjin dulu kat rumah kan, 10 minit ke apa kan. Takkan kita start terus jalan kan. Betul lah. Sama juga macam badan kita kan. Kalau kita nak main badminton sekalipun, kita kena warm up stretching yang cukup lah. Sejam minimum, maksimum lah sejam lah. Minimum sejam untuk warm up saja. Untuk warm up stretching. Untuk kita bagi peluh, betul-betul peluh, baru kita boleh start main apa-apa lah. Social game ke apa kan, tournament. Once kalau tournament sekalipun memang sejam. Memang akan sejam. So Sejam kalau tournament lah. kalau macam saya tournament, kalau coach saya tengok saya kering lagi, kan, kering lagi, tak ada peluh apa-apa sekalipun, dia akan suruh warm up lagi lah. Walaupun masih kita tak dah ready sejam. lagi lah. Maksudnya badan kita belum ready lagi. Sejam Sejam maksimum. Itu kalau social dah lencun tukar baju Social sudah dah lencun lah. Tapi baju tu kalau sejam tu memang lencun, so kita kena tukar lah. Kita tukar lah. Kita baju tournament ada nama kat belakang apa semua kan. So tak adalah kita nak pakai baju tu. Just pakai baju biasa dulu untuk warm up stretching, baru tukar nanti dah perlu kan. Okay. Satu yang ni saya suka nak tahulah sebab saya pun tak pernah wakil Malaysia lah. Saya tak pernah ada coach untuk membawa saya sampai ke wakil Malaysia lah. Okay. During interval kita tengok coach kepada Hendra Setiawan apa semua, dia ada killer word dia. Ada contoh macam dia siap marah lagi kepada kepada dia punya player lah. Dia cakap jangan selalu smash. Kalau bola cantik baru smash. Bola baru ni second ball baru smash. So kalau macam Izzat sendirilah, masa wakil Malaysia, apa kata-kata semangat yang coach pernah bagi kat Izzat sampailah Izzat boleh pegang sampai sekarang? Kata-kata semangat masa interval. Sebab interval tu memang very crucial moment lah. Di mana kita hanya bercakap benda yang perlu saja. Kalau kau nak cakap benda lain, tak apa yang kata-kata semangat coach bagi saya bantai je lah. Kata semangat macam-macam. Tapi yang ingat satu je. Carut lah. Ingat satu je. Apa yang ingat tu? Ingat dia macam contoh kita ni sebenarnya kita boleh beat dia kan. Kita sebenarnya level kita dah tahu dah. Kita ni lawan yang bawah sikit pada level kita. Kemudian kita ni no overconfident. Jangan overconfident. Kata-kata semangat tu adalah jangan terlampau confident sangat. Bila kita terlampau confident sangat, confident level kita menjadi turun. Betul. So kalau tapi jangan terlampau tak ada sangat confident tu. Boleh lagi merudum. So tengah je.
Santai je kan. Oh, Betul maksudnya confident lah. Confident Macam mana kita level. control kita punya confident lah. Control. Saya setuju. Kadang-kadang kita lawan yang orang yang kurang power dari kita pun mungkin boleh kalah. Disebabkan Betul. psikologi kita dah. Psycho. Kita datang lah. Kira aku boleh kalahkan lah, senang. Betul. Easy sekali. Sebab benda ni semua badminton ni sebenarnya dalam court kita tak tahu. Kita dalam atas kertas memang kita tahu, "Wish, aku kalah ni dengan dia." Contohlah kan. Tapi dalam game kita tak tahu. Mungkin dia banyak mistake, kita pun dapat point. Kan? So kalau kita make mistake, dia lah yang menang kan. So dalam badminton ni siapa yang mistake ke apa benda ke, kita kalah lah. Kan? Tapi kalau kelebihan kepada kita, berpihak pada kita lah. Kalau atas kertas dia kata, "Wish, kalah ni." Tapi kalau confident level tu ada, tapi bukan terlampau over confident. Tak boleh juga kan. Tak boleh juga. Betul lah. So tengah-tengah lah kalau sana. Tengah-tengah je. Confident level. So benda tu bagi saya memang important lah. Tapi betul lah sebab saya rasa kalau game di tengah interval tu, saya rasa itu memang benda-benda yang tak boleh pandang enteng lah. Maksudnya benda tu kadang-kadang memang time interval tu saya buat mistake banyak kan. So dia akan cakap, "Kau ni terlampau confident ke macam mana kan?" Ke kau confident tak ada apa semua. So benda tu dia tekankan lah, kena confident sikit buat benda ni kan. Bola-bola macam ni kena buat lah apa semua kan. So benda tu bagi saya memang important lah. Okey, baik. Saya rasa kita nanti akan ada satu tournament di Shah Alam. Oh ya ke? The Rising Athlete, betul. The Rising Athlete itu akan melibatkan 300 orang. Ramai. And then 300 ramai. Memang itu tournament yang agak besar juga lah kalau ikut. Banyak sponsorship yang masuk. And then yang menarik, interesting pasal tournament tu adalah dia random pair. Maksudnya kita tak boleh bawa pair kita sendirilah. Maksudnya kita training dengan orang ni, kita tak boleh masuk tournament dengan orang ni. Tapi kalau luck mungkin lah dia pair sekali. Tapi percentage untuk dapat pair sendiri tu susah lah. So okay. Sebab akan ada game di mana player bawa player. Apa benda agent ni cover kena bawa player. So kita akan ada tendensi player yang advance ni akan pairing dengan player yang memang baru saja nak belajar, newbie lah. So macam mana kita nak ambil benda tu? Maksudnya kita nak menang. Betul. Tapi tiba-tiba contohlah Izzat tiba dapat pair player dengan yang memang baru betul nak belajar. Macam mana, apa keyword dia untuk menang juga? Keyword dia. Keyword dia untuk menang adalah dia sebenarnya kalau kita bawa orang ni kan, kita kena percaya partner lah. Kita kena percaya partner. Kita jangan terlampau macam kita ni terlampau main seorang-seorang. Padahal kita main berdua. So kita kena sama-sama bekerjasama. So maksudnya bekerjasama ni dari segi kalau partner kita tu buat tak betul, kita kena tegur kan. Communication lah. Kalau kita mistake, partner kita pula yang bagi tahu kita. Kita kena saling each other, kena tegur saling each other kan. So tak boleh lah harapkan kau seorang, tapi sebenarnya partner kita ni sebenarnya bagus juga, bukannya dia buat mistake sangat kan. Dan kita pun sendiri ada mistake. Betul. So kita kena terima lah benda tu. Kita kena try macam orang kata berkomunikasi lah kan. Komunikasi lah. So jangan terlampau menyalahkan partner lah. Menyalahkan partner. Jangan menyalahkan. Kita kena dia melengkapi saja lah. Melengkapi lah. Mungkin kalau let's say kita tengok pada taktikal lah kan. Betul. Contoh kalau dia memang tak boleh main, pukulan tak kuat kan, maybe kita boleh susun dia berada di depan. Macam tu. Tapi bukan all the time lah. Itu sebenarnya saya rasa communication penting lah kan. Communication. Dia kena, sebab main double dia salah satu orang kata mentality ni down ni dari segi sebenarnya gameplay kita lah. Betul. Sebenarnya gameplay kita benda tu senang je kan. Tapi kita yang buat diri kita susah. Susah tu dari segi macam mana? Dari segi macam kita ni sebenarnya boleh menang kan gameplay. Game tu senang je. Tapi memanglah bawa orang kan. Tapi game tu senang. Kita nampak game tu. Lepas tu saya cakap tadi saya cakap kan. Orang kat belakang yang akan nampak gameplay kita kat dalam. Betul. Kita tak tahu. Sebab tu kita perlukan orang kat belakang. Tapi setengah orang bila ada orang kat belakang tak boleh main. Tapi susah lah. Macam tu kan. Ada juga setengah orang tu dia bawa girlfriend dia kat belakang kan. Bawa girlfriend. Kalau bawa girlfriend macam mana? Kalau bawa girlfriend tu saya rasa lebih kepada kalah daripada menang. Lebih kepada kalah. Lebih kalah Sebab bila nak smash tu rasa macam wish girlfriend aku je.
Nak makan apa lepas ni Ini kalau jenis bawa girlfriend macam mana ni? Kita nak kategorikan apa? Girlfriend adalah penyokong ke atau jadi coach sebenarnya? Girlfriend ni dia kategorikan sebagai untuk apa, bagi semangat pun ada. Bagi semangat. Dia 50-50. Lebih semangat ada. Tak pun kurangkan semangat kita pun ada. Kan? Dia tiga benda lah yang merosakkan negara. Betul. Tiga benda. Tiga benda apa tadi ni? Perempuan, rasuah. Lagi satu apa benda Lagi satu apa? Rasuah apa? Masa. Oh, masa. Lagi satu masa. Masa ke sidai? Masa. Sebab saya selalu kena sidai. Betul. Jadi masa lah. Rasuah dan cinggir lah. Cinggir. Cinggir. Boleh. Cinggir. Sama juga, saya rasa badminton pun saya rasa ni pendapat saya lah, membawa girlfriend, kekasih kita di court actually bagus. Bagus, tapi dia boleh pergi dua lah. Satu, kita hilang fokus sebab kita terlalu nak impress. Betul. Girlfriend. Terlampau kita macam nak tunjuk, aku ni power. Sebab tu bola tinggi je semua nak smash kan. Sebab kita nak tunjuk smash kita kuat. Tapi sepatutnya bola tu. Tapi sebenarnya bila kita tunjuk smash kita kuat tu, girlfriend kita macam tu je kan. Kita ada macam tak ada pun sebenarnya. Girlfriend dia tak impress kan. Apa dia? Tengok lah dia. Yalah, tapi saya rasa banyak lah kes-kes macam ni jadi. Macam dekat tournament ni saya tengok ramai yang jenis bawa girlfriend. And then satu lagi, ada isu di mana parent ramai yang tak nak hantar anak dia. Sebab apa dia kata anak saya tak ready ni semua kan. Macam mana? Sebab bagi pendapat saya dulu, saya rasa masuk tournament ni bukanlah untuk sekadar nak menang kan. Betul. Masuk tournament ni juga untuk ambil pengalaman. Betul tak? Maybe Hizat boleh. Yang masuk tournament ni sebenarnya yang jumlah 12 ni Betul lah. Jumlah 12 ni partner random. So kita tak boleh nak expect tinggi sangat. Sebab kenapa? Partner kita random. Betul. Bukannya partner kita yang selalu training dengan kita ke hari-hari, so follow berdua, tak. Partner random. So kita tak boleh nak letakkan expectation kita untuk champion. Tapi kalau champion tu bonus. Betul. So kalau kalah, kita jangan berputus asa. Kita kena belajar something, macam mana, kenapa mistake kita, apa semua kan. Kita kena tengok balik kan. Mistake kita kat mana. Jangan buat benda-benda yang orang kata boleh bagi point kat dia kan. So benda-benda tu kita kena belajar. Kena belajar. Saya nampak lah tournament ni satu platform di mana kita dia ada dua benda. Satu, sama ada kita menang ataupun second, kita bukan kalah, kita belajar something. Itu maksudnya kita gagal tapi kita belajar something. Kita kena ambil something. Jangan hanya galah tak nak join training tahun depan. Maksudnya kalau kalah kita kena do something lah kan. Kita kena buat training lagi banyak lah untuk jadi sampai level yang boleh menang kan. Sebab parent ramai sekarang ni, parent yang tak nak hantar anak juga. Takutlah nanti anak saya kalah, nanti dia emotional kan. Itu saya rasa tak setuju lah kan, betul? Bagi saya tak setuju lah. Tak setuju lah. So sebenarnya tempat untuk dia orang belajar lah sebenarnya. Tempat untuk dia orang belajar kan. Dan dia orang ambil satu platform ni sebagai orang kata pengalaman lah. Sebab bagi saya kalau budak pun umur berapa tahun? Budak kalau kategori kids 15 ke bawah. 15 tahun lah. So bagi saya benda tu bagus lah untuk pengalaman. Sebab kita pun gameplay tu, game tournament tu memang random kan. Kita tak kenal orang. So dari situ pun kita boleh kenal orang. Kita kenal partner kita kan. So benda tu pengalaman lah. Contoh macam sekarang ni parent nampak sukan badminton ni adalah satu sukan di mana dia orang boleh belajar sendiri kat rumah. Macam mana Izzat dulu lah. Macam mana boleh terjerumus termasuk ke dalam latihan, sesi latihan. Adakah sebab wakil sekolah kena join latihan ataupun Izzat sendiri rasa nak join training? Macam mana? Dia ada dua sebenarnya. Dia ada dua Ini saya suka ni kalau dua ni. Suka. Ada dua. Macam saya dulu sebab saya terikat dengan sekolah dah. Saya dah terikat dengan macam kata kita nak ada target kan. Dalam hidup kita kena ada target kan. Kita nak kerja apa. So saya di situ terdetik diri saya sendiri untuk training. So bukan paksaan ke apa. So memang terdetik pada diri sendiri lah untuk training untuk bagus achieve. Nak kejar apa achievement apa-apa kan.
So bukan paksaan. So bagi saya training ni memang bagus lah. Kalau orang yang betul-betul nak training dengan beza dengan orang yang terpaksa training. Terpaksa training memang kalau kau buat benda tu pun kau tak ada hati pun sebenarnya sebab terpaksa kan. Betul. Beza dengan orang yang dia nak tahu walaupun dia tak tahu, dia dah tahu. Contoh macam smash dia kuat. Kan, smash dia kuat tapi teknik dia salah. So bila teknik dia salah dalam training, orang coach akan bagi tahu cara teknik yang betul kan. So dia kena belajar benda tu. Dia kena ubah kan. Contohlah kan training. Lama pun training. So itulah. Okay, ada certain parent lah, dia orang fikir as a badminton ni tak apalah, saya belajar kat rumah je macam tu kan. So kalau ayah dia pun teknik salah, anak dia pun teknik salah lah. Kemana tumpahnya kuah kalau tak kena nasi kan. Betul. So apa yang ayah dia ajar adalah sama benda yang ayah dia tahu. So sepatutnya cara yang betul adalah lain. Macam contoh. So saya nampak benda ni memang ada lah di kalangan kalau kita tengok social game pun, yang parent bawa anak pergi social game kan. So bila kita bagi tahu ayah dia datanglah training, kita boleh train kalau dia berminat tu join training kan. So dia kata anak dia berminat tapi dia kata tak apa, saya boleh ajar sendiri. Itu macam mana? Maybe Izzat ada pengalaman berjumpa dengan orang macam tu kan. Macam tu dia tak boleh juga sebenarnya macam tu. Sebab bagi saya kalau ayah dia miss ball sidik itu lain. Itu lain cerita lah. Betul lah. Betul tak? Betul, setuju. So kalau setakat ayah dia apa orang kata? Play social. Okay, kalau ayah dia contoh ayah dia kerja gaji besar ke apa kan. So at least mungkin kewangan dia besar. So sebab tu dia tak apalah aku ajar anak aku sini tak apa. Tapi kalau ayah dia miss bone so tak apa lah kan, dia boleh tak ada masalah. Tapi kalau setakat ayah dia just tahu macam tu je, basic pukulan bayar basic je pun bagi aku tak cukup lah. Memang kena hantar training lah. Training. Betul, sebab satu lagi budak-budak sekarang ni ramai yang terdedah pada gadget. Almost memang kalau kita tarik gadget tu dari dia tu memang dia orang memang rasa macam tak duduk diam lah. Betul lah, tak duduk diam. So sebenarnya yang tak duduk diam tu kalau kita tukarkan kepada macam mana semangatnya dia untuk main badminton itu sebenarnya lagi bagus lah. Betul. So dia orang tidaklah jadi apa hyperaktif tak bertempat. Betul. At least kita aktifkan dia ni pergi kepada sukan badminton. Tapi saya suka tengok sekarang ni dah banyak kalau Izzat perasan lah, saya rasa sekarang ni dah banyak akademi kecil-kecil. Betul. Yang dah start grow, ambil budak daripada zero kan. Ambil budak daripada zero yang memang baru nak belajar, teringin nak belajar main badminton tapi tak ada saluran yang betul lah. So sekarang ni dah ada banyak, saya tengok dekat Terengganu pun dah ramai orang buat apa, dekat lokal pun dah start banyak kan. So sekarang ni dah tak ada dah yang dominan selain BM je lah, BM kita tarik tepi. Cuma sekarang ni dah tak ada dominan, masing-masing dah start berjalan sendiri dah. So maksudnya dah ada banyak dah platform. Kalau player ni nak main badminton, nak belajar, dia boleh pergi kepada yang berdekatan rumah lah kan. Betul senang dekat. Sekarang ni Izzat banyak aktif dalam mencukir bakat baru lah. Betul. Di kalangan sekarang ni Izzat di Selangor di Shah Alam, betul. Okey. Apa pendapat Izzat berkenaan dengan sekarang ni yang saya nampak lah, saya pergi tournament bakat baru kan, saya tengok ramai budak-budak yang kanak-kanak, yang kategori kanak-kanak lagi yang memang powerful dia sama level dengan yang dewasa ni. Game ni saya nampak memang ramai. Cumanya kenapa dia orang ni tak direkrut, tak diberi peluang untuk cuba langsung pun untuk masuk ke BM. Okay, dan juga adakah Izzat setuju yang mana player di pedalaman ni lagi kuat sebenarnya daripada yang berada di bandar? Betul, saya setuju. Setuju Saya setuju. Setuju. Okey. Bagi saya mungkin player-player kat pedalaman ni, kat player-player yang orang kata tak nampak kan, tempat-tempat dia kan, tapi sebenarnya dia bagus kan, tapi cuma mungkin family diorang ni mungkin tak ada kewangan yang cukup. Mungkin family diorang akan fikir, mungkin kalau aku hantar ni player, kewangan aku tak cukup, macam mana aku nak tampung kan training anak aku semua. Tapi benda-benda tu sebenarnya memang pihak bertanggungjawab lah. Kena orang kata kena tengok lah kat tempat-tempat kawasan-kawasan yang apa ni orang kata terperuk sikit ni kan, kawasan-kawasan ni. Mungkin
ada lagi player yang mungkin boleh memberi kesan kepada Malaysia lah. Untuk bawa kita punya nama Malaysia ni ke pesada dunia lah. Pesada dunia kan. Saya rasa saya setuju. Macam saya sendiri pendapat saya lah. Sebenarnya orang yang daripada kawasan pedalaman ni benda yang mempengaruhi kepada diorang punya ketahanan ni adalah daripada pemakanan diorang lah. Pemakanan. Kalau kita tengok diorang banyak kepada makanan daripada bumi, makanan daripada tanah. Betul. Itu sebenarnya makanan yang betul untuk seorang atlet lah sebenarnya. Betul. Untuk dari segi pemakanan intake diorang ni kan, sebenarnya makanan daripada tanah ni lagi bagus. So saya rasa dalam kawasan pedalaman ni ketahanan diorang tu adalah daripada cara pemakanan diorang. Macam kat sini kita banyak makan ayam suntik, apa semua, telur pun suntik dah sekarang ni kan. So banyak benda-benda yang dah termasuk dengan chemical apa semua. So saya rasa badan diorang ni daripada Sabah, bukan Sabah Sarawak je lah, mungkin daripada Kelantan pun ada, daripada Penang pun ada kan. So saya rasa diorang ni tak diberi peluang yang betul lah, tak diberi peluang yang adil untuk diorang tunjuk diorang bakat diorang. Betul. Saya rasa pihak berwajib perlu tengok benda ni, sebab saya rasa saya pergi ke tournament kecil-kecilan pun saya nampak memang banyak player yang memang talented. Cuma ni je lah training diorang ni hanyalah di kampung. Saya rasa kalau diberi peluang untuk diorang mengikuti kursus-kursus atau training di level BAM ni, saya rasa diorang akan pergi jauh. Percayalah. Sebab beza tau, kalau mungkin kewangan diorang kurang, walaupun kewangan kurang, tapi kalau orang kata kemahuan dia ada, dan orang kata kemahuan dia nak something kan. Betul. Tapi kewangan tak ada, so kat situ ada patah semangat dia. Dia limitation dia dekat kewangan lah. Tapi saya rasa kalau diberi peluang kepada orang yang tak berkemampuan, diorang lagi semangat. Betul. Sebab diorang tak ada kewangan yang cukup untuk pergi training, tapi bila diberi peluang secara percuma lah, percuma ataupun mungkin rendah sikit, saya rasa diorang memang all out gila. Betul. Sebab diorang akan gunakan benda tu sehabis baik lah. Betul. Sebab yelah orang dah bagi peluang, tapi benda tu dia nak kan. Tapi kalau sebelum tu orang tak offer dia, kewangan pula tak cukup kan. Betul. Bila dah bagi peluang, mesti dia buat. Betul lah. Dia akan orang kata hargai lah. Betul. Antara alasan utama parent tak boleh komit untuk datang hantar anak bulan-bulan adalah disebabkan kewangan. Sebab sukan badminton ni bukanlah sukan yang murah lah. Saya boleh katakan lah. Put aside raket apa semua, kita boleh beli raket murah, tapi actually the cost itself, dengan court sekarang ni mahal, shuttlecock sekarang ni pun mahal kan. So actually benda tu mempengaruhi lah. Okay Izzat, dalam kita tak sedar, kita sudah pun sejam dah kita berborak panjang ni. Betul tak Min? Sejam ni? Okay, sejam ni saya rasa borak kita borak ada isi lah. Ada isi, kan? Bukan borak kosong lah. Okay, saya sebenarnya terpanggil lah. Saya tengok macam Izzat sendiri dah habis waktu fasa mewakili Malaysia lah. Kan ada plan lagi untuk wakili Malaysia? Tak ada dah. Okay, baik. So sekarang ni Izzat dah habis fasa mewakili Malaysia lah. Fasa kegemilangan tu dah slowly ni lah kan. Cumanya macam mana, apa yang motivate Izzat sebenarnya untuk untuk mengajar sekarang ni, dah mengajar badminton, untuk give back kepada kanak-kanak sekarang ni, apa yang motivate Izzat sebenarnya? Sebab saya tengok zaman sekarang ni orang dah jenis cepat putus asa. Kalau join training rasa tak boleh, dah cukup habis lah, gantung raket lah, pencen apa segala-galanya ni. Cuma sekarang ni macam mana Izzat sendiri lah, macam mana, apa yang Izzat terapkan dalam diri Izzat untuk masih lagi main badminton? Sekarang ni sosial pun main, friendly pun saya tengok kerap je, ke mana-mana court ada kan. Then macam tournament tak lepas kan, pekat baru tak lepas kan. Tak tahulah. Kalau dulu kalau lepas lah kan. Kalau filter tak cantik lepas lah. Selalunya lepas je. Selalunya bakat baru memang lepas je. Lepas Okay, kepada organizer depan ni tolong ban dia. Okay, baik. Okay, macam mana Izzat motivate diri lah dalam sukan motivate badminton? Kita dalam sukan badminton ni lebih besar kepada jangan putus asa. Jangan putus asa sekalipun. Sebab bila once kalau kita dah putus asa sekali dalam diri kita, semua benda kita takkan boleh buat. Dari segi masa ke, tenaga ke, apa semua memang tak boleh. Sebab kita dah putus asa dah. Sebab tu world champion dulu siapa dikenali sebagai Lee Chong Wei. Betul. Okay, Lee Chong Wei dulu kalau betul dia putus asa,
dia dah give up, dia takkan jadi world number one. Kan? Sebab tu dia tak give up tu kata kunci dia lah. Don't give up, jangan give up kan. So bila kita tak boleh nak buat satu benda tu, kita kena try sampai boleh. Sampai kita dah dapat, baru kita achieve lah benda tu kan. So kalau kita putus asa, macam mana nak dapat kan, betul tak benda tu. Okey, tadi Izzat dah sebut pasal Datuk Lee Chong Wei. Ni soalan Betul. bonus soalan bonus Okey. Satu lagi. Soalan bonus ni pernah ada seorang parent datang jumpa saya, dia tanya soalan katanya. Kuy Faris katanya. Kuy Faris rasa Malaysia ni ada potensi tak untuk lahirkan the next Lee Chong Wei? Apa jawapan Izzat? Potensi bagi saya ada lah. Ada Betul, bagus. Ada. Ada. Kenapa ada? Kenapa ada? Sebab bagi saya Lee Chong Wei pun manusia macam kita. Betul? Kan? Dia pun makan nasi. Kan? Dia pun makan nasi macam kita. Dia makan, kita makan. Kan? Lepas tu dia pun duduk Malaysia. Kita Betul? pun duduk Malaysia kan. Sama kalau ikut temperature sama lah kan. Ikut temperature sama je kan. Panas hujan apa semua kan. Lee Chong Wei pun ada jogging. Tapi apa yang buatkan dia bagus adalah dia training lebih kepada kita. Macam contohnya kita ni buat 10 set, Lee Chong Wei mungkin buat 20 set. Kan? Lepas tu mungkin dari segi disiplin dia, mungkin kalau coach suruh datang pukul 9 pagi lah kan. Pukul 9 pagi coach suruh datang. Mungkin kalau macam kita ni 8.55 baru datang. Mungkin Lee Chong Wei dulu pukul 9 coach suruh datang training, mungkin pukul 7 dia dah sampai. Kan? Dia dah buat larian dulu ke apa ke kan. Dia sebab tu benda-benda semua ni kita kena lebih pada orang lain. Mentaliti kita juga lah kan. Mentaliti kita kena ubah. So kita tak boleh nak samakan diri kita dengan orang yang training lebih kan. So kalau kita training takat tu lah kita dapat. Kita tak dapat lebih pun daripada tu. Betul, setuju. Okay, maksudnya possible lah kan? Possible. Okay, baik. Okay, untuk viewer kat luar sana, boleh tulis di ruangan komen di bawah, adakah kita Malaysia dapat lahirkan next Lee Chong Wei? Tuliskan awak punya pendapat, anda punya komen, tulis dekat bawah, nanti kita akan respon kepada next video. Okay, terima kasih banyak Izzat sudi luangkan masa hari ni. Walaupun Izzat sangat busy lah tadi. Saya dapat tahu Izzat baru fly kapal terbang tadi. Betul. Jadi insyaAllah next nanti kalau mendarat di Malaysia lagi boleh inform kami. InsyaAllah. Dan insyaAllah Ko Izzat ni kita sekarang ni aktif untuk mengendalikan coaching lah. Mengendalikan kejurulatihan di Shah Alam. Jadi sesiapa yang berminat untuk menjadi anak didik Coach Izzat boleh tulis di ruangan komen. Nanti insyaAllah tim kita akan contact Rumpal lah. Okey, baik, terima kasih banyak Izzat. InsyaAllah kepada viewer di luar sana, jika anda masih berada di saat ini, di momen ini, maksudnya anda tengok for the whole episode lah. Kalau anda berminat untuk memanggil sesiapa sahaja, influencer ataupun national player ataupun sesiapalah yang berkait dengan badminton, boleh tulis di ruangan komen di bawah. InsyaAllah nanti kita try usahakan, kita ikhtiarkan untuk jemput diorang datang duduk sebelah saya, kita akan interview dia. Mungkin saya rasa lain national player, lain player memang lain dia punya mentality, dan insyaAllah kita akan try kupas dengan national player tersebut. Dan sehingga berjumpa lagi, Assalamualaikum.